Oh, lama kena kecek. Okay. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang sudah menonton #Salam Husnul Khatimah. Satu program yang dianjurkan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Hassan Ali, dan saya sebenarnya luar biasa nervous kerana selama hidup saya antara inspirasi saya untuk menjadi seorang moderator adalah Datuk Dr. Hassan Ali. Siapa takkan lupa Forum Perdana suatu ketika dahulu. Dan karier saya sebagai motivator pun juga mengidolakan antaranya Datuk Dr. Hassan Ali. Siapa takkan lupa akrab, kan Dr. Farid? Jadi malam ni saya dijemput oleh Datuk Hassan Ali, dan asalnya dia kata nak jadi moderator ke panel. Saya kata tak adanya, biar saya jadi moderator. Dan kita juga bersama dengan Dr. Farid. Apa khabar Dr. Farid? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Malam ni memang kena tajuk kita, daripada kegelapan kepada cahaya. Cahaya. Yang tengah tu gelap sikit, yang belah sana cerah sikit. Okay, saya nak mula dulu dengan Datuk Dr. Hassan Ali. Hidup kita ni Datuk, Masya Allah, Allah kurniakan banyak nikmat luar biasa. Cuma terkadang, biasalah manusia ni kerana arus deras dunia, kadang-kadang kita hanyut. Jadi orang yang hanyut dalam dunia ni, adakah dia dah tak ada peluang untuk menjadi orang yang soleh? Sedikit motivasi pada Datuk Hassan Ali sebagai muqaddimah. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Kepada saudara Amin, kepada Dr. Farid, dan kepada teman-teman para penonton hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita hari ini hari yang ke-13, malam ni malam yang ke-14. Kita sekarang sudah berada, sedang berlayar dalam lautan dipanggil sebagai lautan maghfirah. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Maknanya sedang berlayar di lautan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, malam ke-14 malam ni saya dapat bersama-sama dengan sahabat saya Dr. Farid, dengan saudara saya yang saya kasihi saudara Amin, dan teman-teman para penonton. Dan tapi nak bincangkan soal yang sebutkan tadi. Boleh tak seorang-seorang ya, orang-orang yang agaknya jauh, katakanlah ada perkataan jauh daripada agama, jauh daripada amalan agama, jauh daripada Allah, jauh daripada Rasulnya. Adakah orang ini boleh dibawa untuk balik kepada Allah, bertemu dengan Allah, hampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mati sebagai orang yang beriman? Jawabnya memang boleh. Tak ada masalah. Kita tengok peristiwa Umar bin Khattab. Macam mana Umar bin Khattab? Rasanya di Malaysia ni Amin, tak ada orang sekebal, sehebat, searrogant ya, macam Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Tapi alhamdulillah, dengan berkat, dengan usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabat, dengan dia sendiri dapat hidayah kerana dia menengkis mazhab sikit sebesar mazhab yang dibaca oleh adiknya itu, menyebabkan dia berlari berjumpa Rasulullah, asalnya nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tuan-tuan dan puan akhirnya meminta Nabi mengucapkan kalimat kepada dia, mengajarkan la asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita tengok tuan-tuan dan puan, banyak kita boleh bilangannya mungkin by the hundred and by the thousands orang yang tidak mengenal langsung, orang yang tidak ada cahaya hidayah. Lahir bukan Islam, besar bukan Islam, muda bukan Islam, akhirnya entah macam mana di hujung usia atau di pertengahan usianya dapat cahaya hidayah dan mereka mati dengan hidayah. Ramai tuan-tuan dan puan. Orang di Amerika, orang di Eropah, orang di Afrika, terlalu ramai. Dan orang-orang yang ramai-ramai ini pula terdiri daripada mereka yang mempunyai fikiran yang tinggi, yang mempunyai kehebatan mental faculty, yang mempunyai tuan-tuan dan puan research yang hebat-hebat, bidang-bidang yang hebat-hebat. Orang ini mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk memulakan tuan-tuan dan puan, insya-Allah banyak tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan keberikan nanti berbayat dan beberapa hadis yang menyokong mengatakan tuan-tuan dan puan, kita usaha saja. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau usahakan saja.
hidayah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita usahakan di kalangan perkelilingan kita, di kalangan sahabat andai kita, dan kalangan jiran tetangga kita, dan akhirnya kita perluaskan tuan-tuan dengan semuanya sistem komunikasi yang ada sekarang. Sistem tuan-tuan macam mana teknologi yang begitu moden sekarang yang kita gunakan. Sekarang kita sedang menggunakan, saat ini sedang menggunakan sistem ini, dan sistem ini antara lainnya secara yang tersurat atau tidak tersurat membawa manusia berbondong-bondong ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih Jab. Masya-Allah. Satu jawapan yang tuntas. Terus Datuk, you never age Datuk Semangat Datuk. Sama. Saya ikut Rabi has never age. Farid Rabi never age Masya-Allah. Dan bila Datuk Hassan, Saya tak dengar lah. Oh, tak dengar ya? Tak Testing. dengar, Tengok Datuk Hassan dengan Amin gelak, saya gelak. Kalau gitu Dr. Farid, I miss the station. okay, saya cuba private I don't know why. You still cannot hear him. cuba saya private chat dekat Dr. Farid. Dr. Farid cuba exit and then masuk balik. Masuk balik. Okay. Okay, jap. Tengok WhatsApp. Sekejap ya. Okey. Tengok WhatsApp Keluar dan masuk balik. Tak, Okey. Dr. Farid tak dengar. Saya cuba perbetulkan. Okey, Dr. Farid akan cuba keluar dan dia masuk balik. Sementara kita tunggu Dr. Farid masuk semula, Datuk. Sedikit perkembangan terkini, Datuk. Sebab saya share live ni di Facebook dan orang tertanya-tanya, kemana pergi Dr. Hassan Ali? Sebelum tu, Dr. Farid, boleh dengar suara? Yeah. Yes, Okay. now it's clear. Alhamdulillah. Clear. Okay. Sebelum kita sambung soalan Datuk, saya kembali kepada Dr. Farid. Dr. Farid, sekadar nak recap pemandangan tadi, buat dengar sebab tak dengar. Antara soalan yang saya tanya pada Dr. Hassan Ali tadi adalah mereka yang bergelumang dalam kegelapan, adakah di sana ada ruang dan peluang untuk menjadi orang yang soleh? Datuk kata ada, dengan mengambil contoh Saidina Umar, ada sejarahnya tersendiri yang akhirnya hatinya lembut kerana bacaan Quran. Dr. Farid, manusia zaman sekarang bacaan Quran berlambat-lambat. Kita dengar Imam Masjid Nabawi, Imam Makkahul Mukarramah, Imam Masjid India, Imam Masjid Negara, segala ayat dia dengar. Tapi kalau bahasa kasarnya, bengok petulur juga. Kan? Yakin juga. Tak insaf-insaf. Dan lagi dahsyat, dia hafiz. Ada yang hafiz. Malah dia juga kepala pengaksat jahat. Macam mana tu Dr. Farid? Terima kasih kepada saudara Amin Idris, Datuk Hassan Ali yang saya kasihi, dan juga para penonton lah. Terutamanya kalau tanya bab peluang, ni peluang memang ada. Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala tayasu mir rauhillah, jangan kalian berputus asa, wala taqnatu mir rahmatillah. Dan ayat lain kan, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Jadi menjadi sifat, di antara sifat orang beriman adalah tidak berputus asa. Itu yang pertama. So kalau kita ada iman dalam diri, kita tak akan putus asa. Kita tak akan putus asa pada apa? Kita tak akan putus asa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak akan berputus asa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Keduanya, dalam kisah Habashi, lelaki Habashi yang datang membaling tombak ke arah Saidina Hamzah bin Abi Talib, kan? Kita semua ingat cerita tu dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud pada tahun kedua hijrah Nabi, ke tahun keempat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bila Hindun mengupah Wahsy Al-Habashi, Wahsy ini untuk membaling tombak ke arah Saidina Hamzah, dan dia memang pakar melontar lembing. Dia lontar betul-betul kena dekat badan Saidina Hamzah. Saidina Hamzah syahid.
Dan salah satu tempat yang biasa kalau kita pergi ziarah, kita ucapkan salam dalam syuhada Uhud kan. Kita kan biasa duduk situ kita bagi salam, so Sayyidina Hamzah pun jasadnya di situ disemadikan. Baik. Kita Wahsy itu masuk Islam. Dia yang bunuh Sayyidina Hamzah, dia masuk Islam. Kemudian dia masuk Islam. Dia masuk Islam, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak jadi sahabat lah. Dia nak jadi sahabat. Dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata kepada dia, aku terima engkau punya Islam, semoga Allah terima engkau punya Islam, tapi aku tak nak tengok engkau. Aku tak nak tengok engkau. Sebab engkau dah bunuh orang yang aku sayang. Yalah Sayyidina Hamzah. Engkau telah bunuh orang yang aku sayang, jadi Nabi tak nak jumpa dia. Turun ayat daripada surah Az-Zumar. Turun ayat dalam surah Az-Zumar, wa anibu ila rabbikum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah beritahu pada Nabi Muhammad sudahlah tu, janganlah begitu sangat kan. Sampai kau tak nak tengok dia. Turun ayat itu memang dikatakan turun ke atas Wahsy. Jadi ini membuktikan bahawa peluang itu ada. Yalah, kalau nak kira membunuh kan, membunuh. Satu dia dah membunuh. Kedua ni kita semua membunuh pula kekasih Nabi SAW, orang yang paling Nabi sayang. Kan, dia bunuh orang, nampak kan? Jadi lepas dia masuk Islam, dia nak taubat. Nabi kata, kau punya taubat, ialah kau dah masuk, tapi kau pergilah. Itu cerita orang tak Islam, masuk Islam, dia nak taubat. So dia mencari kebenaran. Satu. Kita tahu kisah Rabi'atul Adawiyah. Ya. Kan? Rabi'atul Adawiyah ni dia bukan mitos, memang ada cerita mengenai Rabi'atul Adawiyah. Merupakan seorang wanita yang pernah terlanjur, perempuan yang tak berapa elok dari sudut budi pekertinya. Tapi Allah bagi dia hidayah. Allah beri dia hidayah, dia bertaubat sehingga dia jadi wali Allah. Dia menjadi wali Allah. Kan ada dia punya abyat syair kan? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahimi. Kan dia katakan fahabli taubatan waghfir dhunubi. Dia kata, wahai Tuhan, aku tak sanggup, aku tak layak masuk syurga Engkau sebenarnya ya Allah. Dan dalam masa yang sama, aku juga tidak mampu tanggung seksa neraka-Mu. Oleh itu ya Allah, Kau ampunkanlah dosa-dosaku. Engkau adalah Tuhan sebaik-baik beri keampunan. Kita itu kisah kedua. Kisah ketiga, Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ni tabi'in. Dia ni dia kerja, Malik bin Dinar ni, kerja dia adalah sebagai polis pasar. Amin, tahu tak polis pasar ke apa dia, Amin? Tak tahu polis pasar lagu mana. Kalau zaman awal-awal Islam dulu, dia ada hisbah dia panggil. Dia biasa di pasar kena ada polismen yang kawal harga supaya tidak berlaku penindasan dalam jual beli. Kalau sekarang ni yang jaga PKP ya. So itulah pegawai-pegawai akan pergi tiba-tiba pergi buat spot check kan. Dia sekadar buat spot check tapi kena ada polis. Sebab masa polis ada, masa pegawai datang dia letak harga lain, pegawai balik dia ambil harga lain. Harga lain. Harga tu bukan susah pun, Min, dia tulis pakai marker pen je, Min. Polis datang tulis. Padam. Semua nanti marah pula orang meniaga. Lepas ni aku nak beli ayam tak dapat diskaun kat pasar. Baik. Jadi Malik bin Dinar ni juga begitu. Malik bin Dinar seorang lelaki yang jaga pasar. Dia ni kaki mabuk, dia ni banyak ganas dengan orang. Tapi hujung hayat, bukan hujung hayat dia berlaku benda dalam hidup dia bertaubat, dia taubat, berkahwin, kemudian dia dapat anak dia meninggal, dia jadi more worse, lagi dahsyat, lagi teruk dia jadi jahat. Kemudian satu hari dia bermimpi, dia jumpa anak dia dalam syurga, dia dikejar oleh ular besar dalam syurga, sehinggalah anak dia beritahu dalam mimpi tu, wahai ayah, kalau aku tidak dilahirkan dan aku tidak mati semasa kecil, nescaya engkau tak ada satu pun syafaat akan selamatkan kau dekat akhirat. Allah. Dia bertaubat, dia mulai hari itu dia berubah menjadi salah seorang yang meriwayatkan hadis. Allah, meriwayatkan hadis.
Allah Dia Akbar. ada sanad hadis daripada dia, Malik bin Dinar. So jadi Masya Allah. tabi'in yang tersohor. Jadi tabi'in yang tersohor. So kegelapan ini adalah satu benda yang ialah manusia kan, namanya manusia al-insan likasratin nisyani, disebabkan banyak lupa, banyak alpa. Kadang ialah hafal Quran hafal tapi dia tak hafal pun apa makna ayat tu tidak memberi kesan. Umar bin Al-Khattab dia dengar 5 potong ayat dia dah berubah. Jadi begitulah kehidupan manusia ni. Bagi saya ada tak peluang? Memang ada peluang. Ada peluang, Ada Masya Allah. peluang. Jadi dalam ikut bagaimana kita punya kesungguhan untuk berubah, ada akan bertemu dengan cahaya. Kadang amin. Ya. Kita ni kita rasa kita baik kan? Kita rasa kita baik lah kan? Apa perasaan bagus lah, bajet bagus lah. Kita tengok ada orang tak baik kan? Kita nampak kan? Silap-silap hari bulan, orang yang kita nampak hari ni tak baik, dia boleh pintas kita jadi lebih berkali-kali ganda baik daripada kita. Betul. Kita tidak tahu pengakhiran kita macam mana kan? Betul. Sesuai dengan program Datuk ni, Salam Husnul Khatimah. Okey, saya suka sangat jawapan daripada Dr. Farid ni. Untuk makluman para penonton, biasanya kalau live di TV ke rakaman TV, kita ada plan dah soalan. Malam ni memang spontan. Memang spontan. Soalan tak tahu benda pun. Okey, kita tunggu Datuk untuk kembali dalam live kan. Doktor, ada satu hadis di mana Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari cerita berkenaan dengan orang yang paling jahat tapi dicelup dalam syurga seketika. Orang yang paling derita dalam hidup, dia dicelup dalam syurga seketika. Habis dia lupa segala derita, dia hanya mengingati keindahan syurga. Ada orang yang hidupnya luar biasa segala nikmat, dicelup dalam neraka seketika, dia lupa segala bahagia yang dia ingat hanyalah derita. Apa maksud hadis ni tentang mungkin motivasi syurga neraka? Ya, motivasi syurga neraka. Maksudnya nikmat syurga ni boleh celup sekejap aja pun tidak boleh dilupa dah. Sebab nikmatnya cukup besar. Cuba lihat Amin dalam syurga ni seperti mana dalam ayat Quran, kalau kita berpandukan pada ayat Quran, syurga ni ada 7 tingkat kan? 7 tingkat. Tingkat yang paling atas adalah tingkat maqaman mahmuda. Bukan Firdaus. Maqaman mahmuda yang Allah janjikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Fatahajjad bihi nafilatan asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqam yang tertinggi. Dalam jawab azan pun kita sebutkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tamati was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Kan wab'athhu Allahumma maqaman mahmuda. Kita sebut maqaman mahmuda ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ini syurga yang paling tinggi. Itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syurga yang kedua tinggi adalah ghurfah. Ulaika alladhina yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. So kemudian barulah syurga-syurga yang lain, yang kemudian baru datangnya syurga Firdaus. Kemudian baru datang syurga yang dipanggil Jannatul Khuld. Kemudian baru ada syurga-syurga yang lain. Amin, kalau Amin baca Quran kan, dia dalam banyak ayat dia akan sebut Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Min kan? Min. Ada juga ayat Jannatun tajri tahtihal anhar. Yes, dia tak ada min. Tak ada min. So ada beza. Yang ada min, punca air syurga daripada syurga dia. Air itu punca daripada syurga dia. Tapi kalau tak ada min, Jannatun tajri tahtihal anhar, syurga air sungai itu datang dari syurga orang lain. Lalu kat syurgamu, tempatmu tinggal. So, Amin, bila saya sebut, Amin dah rasa seronok, betul tak? Ya, betul. Masya-Allah. Kan? Ini baru cerita Amin. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Bayangkan lelaki yang dicelupkan seketika dalam syurga. Ya Kita Allah. dengar pun rasa Masya Allah. Manakala seorang lelaki yang dimasukkan ke dalam neraka. Neraka ini bukan barang yang boleh main-main. Dia bukan macam minyak dengan air, Amin. Ya. Boleh lapis-lapis kan? Bukan lapis satu hal. Dia kata gini, Allah dosa gak nanti masuk nanti masuk juga syurga, nanti dah kena seksa, habis seksa nanti masuk syurga juga. Masuk syurga juga. Tapi dia kata macam ni lah Ustaz, macam minyak panah dengan air lah dia kata. Minyak tu panah, mu curah air jadi apa?
Mana? Dok dia jadi Oh, meletup-letup. meletup-letup, air tu hilang, Amin. Betul tak? Betul. Sadaqallahu Betul. azim. Jadi dia kata begitulah. Masuk neraka pun macam itulah, dia kata lama-lama tapi dia lupa. Sekejap kena celup pun dia tak lupa dah seumur hidup. Satu. Naam. Keduanya, azab yang paling ringan pula ikut setengah riwayat, azab yang paling ringan ialah dipakaikan kasut daripada api neraka. Yang menggelegak sampai ke atas. Ya, sarung aja kasut tu, otak dah menggelegak. Wa yaumun 'inda rabbika kalfi sanati mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhan 1000 tahun, Min. Allah. Satu hari bumi 1000 tahun dekat akhirat. So don't play guys. Kan jadi lu fikirlah ni. betul. Okey, Masya-Allah. kembali kepada Datuk Hasan Ali. Datuk, bila kita masuk Ramadan, antara hadis yang masyhur iaitu idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah. Kemudian wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka dan dibelenggu para syaitan. Para ulama membahaskan maksud syaitan dirantai. Banyak maksud, paling tidak pun ada 3. Salah satunya ialah kita bila masuk Ramadan, kita bersemangat nak buat benda baik. Orang yang nak buat benda jahat jadi malas. Kita tengok kan kat Instagram, ramai artis yang selama ni seksi, tiba-tiba selfie pakai tudung kan. Berazam nak mengaji Quran. Baguslah tu. Tetapi Datuk, kadang-kadang netizen ni dia punya lahar, yang bagus tu baguslah. Yang jenis lahar ni dia pilih balik kawan-kawan artis kita ke ataupun sesiapa saja nak buat benda baik, pakai tudung, profile lah tu nak likers ramai, nak viewers tinggi. Akhir sekali yang bersemangat nak buat baik, terus tak nak buat baik. Sebab apa? Takut netizen kata. Macam mana tu Datuk? Nak tahan orang kata ni. Para penonton yang hormati sekalian, kita dah dengar cerita daripada Dr. Farid tadi, Masya Allah. Cantik tuan-tuan ya. Dia bawa kita perspektif sejarah yang menyedarkan kita kenapa mereka boleh buat, kenapa kita tak boleh buat. Kenapa orang yang hatinya sebahagian daripadanya tuan-tuan nampak gaya-gaya lebih daripada besi lagi, tetapi boleh cair tuan-tuan. Cair dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala yang dibentangkan di hadapan mereka. Tadi tentang perli-perli dan sebagainya. Saudara, ini adalah boleh dikatakan tempias-tempias daripada syaitan. Walaupun syaitan sudah digari tuan-tuan, syaitan sudah digari. Ramadan, pintu syurga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup setutup-tutupnya dan syaitan digari. Tapi tuan-tuan, dalam keadaan digari syaitan pula, kita nampak tadi ada orang yang nak baik, dia keluar daripada mulut netizen misalnya, perli-perli dia. Hingga kata Amin tadi, menyebabkan dia rasa satu tak seronok. Dia rasa malah lah. Dia rasa tuan-tuan dan puan tidak ada rangsangan. Dia merasa akhirnya dia malu dengan diri dia sendiri kerana masyarakat balingkan tuan-tuan biji-biji malu kepada dia. Tuan-tuan dan puan yang hormati sekalian, kalau ini berlaku dalam masyarakat sangat tak sihat tuan-tuan. Sangat-sangat tak sihat. Tuan-tuan dan puan, apa saja yang menuju kebaikan, sama ada kebaikan tuan-tuan, kita tak boleh baca. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang baca. Kita bukan pembaca hati-hati manusia. Allah pembaca hati manusia. Kita hanya membaca tuan-tuan gerak-gerak kita menemui mereka. Itu kita kena baca. Berapa langkah menemui mereka, berapa gamit tangan kita, berapa kali kita gamit dengan kita, berapa kali kita senyum dengan dia, berapa kali kita ketawa dengan dia, berapa kali kita raikan dia. Itu kiraan kita. Macam mana tuan-tuan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kiraan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ambil tugas Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Kita sebab itu tuan-tuan, netizen ke siapa-siapa ke, kadang-kadang tuan-tuan bukan netizen pun, ada daripada golongan dia sendiri. Kalau artis tadi, memang daripada artis sendiri yang belum terdedah lagi, yang belum terpanggil lagi, tengok orang sudah terpanggil, maka dia pun tuan-tuan adalah perkataan-perkataan unsurnya unsur perli. Tetapi kadang-kadang perli-perli ni tuan-tuan kena tengok juga. Ada perli-perli itu namanya menggiat-giat. Menggiat-giat ni I think the lesser sin as compared to perli lah tuan-tuan dan puan. Menggiat-giat, mana gurau-gurau dalam gurauan-gurauan itu. Tapi dalam gurauan itu kadang-kadang kalau kita baca serius dia jadi serius. Kalau kita tak baca serius dia jadi tak serius. Tapi apa yang saya nak sebutkan, ada 2-3 perkara kat sini tuan-tuan. 2-3 perkara. Pertama sekali tuan-tuan, kalau siapa nak buat kebaikan, laki-laki atau perempuan, orang besar, orang muda, orang tua, nak buat kebaikan dan kita dapat kebaikan tu, ada jajaran-jajaran akidah, ada jajaran-jajaran syariat, ada jajaran-jajaran akhlak. By all means, tuan-tuan, by all means. Dia nak tutup rambut tadi,
itu dah jalan syariat tuan-tuan ya. Kan misalnya kalau nampak gayanya dia tak jarang nampak sembahyang berjemaah, hari ni dia sembahyang berjemaah, nun di belakang, dia muslimat dia di belakang tuan, ada tabir lagi. Wah, itu sudah jajaran ibadah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi maknanya apa pun saudara, inilah nama husnuzan. Su'uzan dan husnuzan. Jadi kita digalakkan sangat. Hasanul Banna dan Syed Qutb banyak tulis tentang husnuzan ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan, untuk kita hidup dalam dunia ini, untuk kita meramaikan calon-calon ahli syurga, hendaklah kita membentangkan tuan-tuan red carpet untuk orang yang nak menjadi ahli syurga ni. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah dalam kita membentangkan red carpet itu, mereka melintas, kita pun melintas sama, sekurang-kurangnya mereka menggamit kita untuk lalu sama dengan carpet, the red carpet itu tuan-tuan. Jadi maknanya amin ya. Bagi saya ialah insya-Allah. Ada orang tuan-tuan, dia ada 4 typology dalam hidup manusia ni. Ada orang amin ya, dia lahir bukan Islam, dia besar bukan Islam, dia muda bukan Islam, dia tua bukan Islam, dia sakit bukan Islam, dan dia mati bukan Islam. Itu maknanya bukan dari kontrol kita lah, bukan dari kategori kita. Tapi ada pula orang, typology yang kedua ialah dia lahir sebagai orang yang bukan Islam, besar sebagai seorang bukan Islam, dewasa sebagai bukan Islam, tapi tua menjadi Islam dan mati menjadi Islam. Siapa contohnya? Abu Bakar Siddiq. Siapa contohnya? Osman Ibn Affan. Siapa contohnya? Omar Ibn Khattab. Tuan-tuan nampak ni? Tuan-tuan bayang. Ni contoh. Ada contoh sebelah. Ya betul-betul. Saya tak mau sebut dia kan. Okay. Yang ketiga ni amin dengan saya, we got to wary of this one. Apa dia? Lahir Islam, besar Islam, dewasa Islam, tua Islam, tapi matinya bukan sebagai seorang Islam. This one you got to be wary, you got to be very careful. Tuan-tuan nak perli orang takut masuk kumpulan ini tuan-tuan nanti tuan-tuan. Tapi yang typology yang keempat amin ialah lahir Islam, besar Islam, tua Islam, mati sebagai seorang Islam. Inilah dia yang kita hendak. Dan diharapkan ini tuan-tuan, perkara ini tuan-tuan dikalungkan netizen. Dikalungkan artis-artis yang nak berubah. Dikalungkan seluruh para penonton dan teman-teman yang ada di sini. Yang bulan Ramadan ini sebagai disebut sebagai Syahrul Hidayah. Bulan Ramadan ini disebutkan bulan hidayah. Marilah kita jemput hidayah. Jangan perli-perli. Jangan tuan-tuan nampak gesek-gesek. Jangan tuan-tuan menggunakan apa juga perkataan. Jelingan-jelingan kepada mereka yang nak melakukan perubahan. Sepatutnya kita menjadi facilitator. We facilitate so changes can take place. Sekian amin. Masya Allah. Datuk, jawapan tu cukup mantap sebab memang Datuk walk the talk. Saya melihat sendiri Datuk masa first time Datuk daripada dunia motivasi, Datuk menyertai satu parti politik dulu. Saya ingat lagi, jelas dalam ingatan saya. Masa tu Datuk buat roadshow, Datuk ceramah di Stadium Pasir Mah. Saya ada masa tu. Allah. dengan Datuk Nik Aziz. Dengan Datuk Nik Aziz. Saya ada masa tu. Saya duduk depan sekali. Semangat sungguh. Masya Allah. Saya paling kuat takbir masa tu. Allah. Dan masa tu Datuk, macam-macam orang kata kat Datuk kan. Macam-macam orang kata. Dan itu bila tahun bertahun lepas tu timbul isu itu, isu ini pun macam-macam orang kata kat Datuk. Tapi Datuk tetap istiqamah di atas jalan dakwah mengikut cara Datuk. You walk the talk Datuk. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Okay. Kita beralih kepada hero kita. Dr. Farid. Bila saya tanya Datuk Hassan tadi tentang warga-warga awam yang suka mengata bila ada orang lain nak berubah, itu tak apalah, kita boleh terima lah masyarakat awam. Ini biasanya kadang-kadang orang yang ada ilmu, orang agama yang menyesatkan orang, memfitnah orang, mengata, mengkapir orang. Akhir sekali masyarakat pun tengok, ustaz-ustaz pun tengok juga. So macam mana mereka nak keluar daripada kegelapan kalaulah yang sepatutnya membawa mereka ke cahaya pun berada dalam kegelapan? Sebab itu saya, terima kasih Min. Saya kadang rasa pelik juga. Pelik dan juga tekilan, rasa sedih pun ada. Sebab dikala masyarakat meletakkan kepercayaan yang membulat kepada golongan agamawan. Sama ada balik daripada Jordan, Mesir, Madinah, sama ada universiti tempatan, keluaran pondok, sama ada keluaran pondok, sama pun kan. Jadi respect orang tu, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dia punya menghargai golongan agamawan ni lain di tanah air, dipandang sangat tinggi.
So kita mestilah membawa perwatakan yang sama. Dia ada satu kali ni saya terdengar, ni kebetulan bulan Ramadan, Imam Abu Hanifah mengajar dalam masjid di Iraq masa mengajar di Iraq. Kuliah subuh, lepas subuh Imam Abu Hanifah mengajar jemaah yang datang ni, anak murid tetap dia lah, mengajar anak murid tetap dia. Disebabkan mungkin dah berumur ataupun dah panjang sikit kuliah hari tu, jadi Imam Abu Hanifah pun lonjorkan kaki dia. Melonjor kaki ke depan, Jadi anak murid kan tak apalah, tak kisahlah. Anak murid, saya pun sama juga, kalau tasmik budak dekat masjid dah lengur, saya ulur je kaki. Kalau budak perasan dia picit lah kaki, ada budak tak perasan dia tak tahu, tak faham. lantak kau lah lengur ke apa kan, apa hal kan. Jadi Imam Abu Hanifah lunjuk kaki mengajar. Tiba-tiba ada seorang lelaki masuk, bersorban besar, berjubah yang serba kemas. Jadi masuk. Jadi bila Imam Abu Hanifah nampak, wih, ini Syekh, mana pula masuk ni? Dia cepat-cepat lipat kaki dia. Cepat-cepat lipat kaki dia, simpan kaki dia. Takut nampak macam tak adab kan? Habis kuliah, Imam Abu Hanifah buka pada soal jawab. Dalam soal jawab, lelaki tu tanya soalan. Kebetulan Imam Abu Hanifah mengajar bab mengenai siam, mengenai puasa. Kata, Tuan Syekh, saya nak tanya, sekiranya pada hari tersebut matahari tak timbul-timbul, macam mana kita nak puasa? Soalan mencabar ke tu? Nak dengar? Fal'ana, teks tu kata fal'ana maddal imam Abu Hanifah rijlaihi. Sekarang Imam Abu Hanifah dia ulur balik kaki. Dia buka kata, balik. Ulur balik kaki. Aku respect kau sia-sia. Soalan tak boleh belah. Soalan kau langsung tak boleh. Orang tak bina hukum fiqh benda-benda yang pelik macam tu. Tiba-tiba kalau matahari tak wujud, macam mana nak puasa hari tu? Mana ada matahari tak wujud? Kalau matahari tak wujud, kiamat tak payah puasa lah. Buat apa meninggal? Allah. Jadi Imam Abu Hanifah kata, fal'an maddal imam Abu Hanifah rijlaihi. Buka jadi balik. Maksudnya, ulur balik kaki. Aku lipat kaki, respect kau. Ulur balik kaki. Apa barang kau ni? Jadi dia membawa satu perwatakan, tetapi implementasi dalam kehidupan dia tak nampak. Tak sama. So agamawan ni dia kena betul-betul berhati-hati. Sebab itu, Datuk, dengan izin, saya suka kalau agamawan ini, dia balik lepas first degree, dia buat master pula. Dia buat pula PhD. Dia belajar timba ilmu. Kalau dekat negara-negara Arab ni, Amin, kebanyakan para masyayikh ni, diorang akan belajar maksimum. Maksimum dia akan belajar. Selagi ada peluang, dia belajar. Ada peluang. Berapa ramai yang bergelar syekh masuk universiti. Amin. Ada seorang lelaki, dia ni orang kerja kampung. Ini saya dengar kisah ni saya dengar daripada guru kami lah, Syekh Ratib Nablisi. Kisah benar. Dia kata seorang lelaki daripada Mesir telah mengantar anak dia belajar ke Universiti Azhar. Pergi belajar di Universiti Azhar. Anak dia pergi belajar 4 tahun, 5 tahun, habis belajar balik. Ayah dia ni, yang lelaki yang hantar anak dia ni orang kampung. Tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, kerja kampung lah. Jadi hasil kampung dapatan itulah dia hantar anak dia pergi mengaji di Universiti Mesir, Universiti Azhar. Lepas 5-4 tahun anak dia balik, orang kampung tahu budak ni dah balik, dibagi budak tu baca khutbah. Budak tu baca khutbah apa semua. Ayah dia menangis. Anak dia tanya, ayah, kenapa ayah menangis? Kerana saya baca salah ke? Saya tak betul ke? Ayah dia kata, 55 tahun aku dah mensia-siakan umur aku tanpa mengetahui membaca dan menulis. Dia tinggalkan semua kerja dia pergi Universiti Azhar sambung belajar. Ketika umur 55 tahun, dia baru nak kenal alif bata. Baru nak kenal mubtada khabar, baru nak kenal fi'il maf'ul. 30 tahun dia belajar. Akhirnya, Amin, dia jadi Syekhul Azhar. Allah. Masya Allah. Macam umur berapa tahun dia jadi Syekhul Azhar tu? Umur dekat 60 lebih dah tu, kat 70. Masya Allah. Betul-betul matang lah ilmu.
Allah. Saya sekarang benda tiba-tiba Amin tak bagi soalan, jadi saya tak prepare lah. Apa yang ingat saya sebut. Boleh Google cerita-cerita macam ni, memang ada, kisah benar ada, tapi dah mungkin teks dalam bahasa Arab. Cumanya saya nak bagi tahu kepada sahabat-sahabat saya di luar sana yang bergelar pendakwa, ustaz, asatizah ni kan, kita mesti membawa agama ni dalam bentuk yang betul-betul seperti mana ianya diturunkan. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Nabi Muhammad diutus? Bila saya baca ayat Quran, saya tidak boleh petik ayat Quran sesuka hati dan juga saya tafsirkan ikut suka hati. Amin, please. Tak boleh. Kan, sepatutnya tak boleh. Walaupun saya cakap nampak macam betul, ke atas dia Allah laknat. Sama kedudukan dia seperti mana orang yang mendusta ke atas Nabi dalam meriwayatkan hadis. Man qala fil Qur'ani bighairi ilm falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang membicarakan mengenai Al-Quran tanpa didahului dengan ilmu, maka tempat duduk dalam neraka. Allah. Jadi bila saya nak petik ayat Quran, saya nak mengajar, so saya mesti buat analisa dulu. So saya punya cadangannya, Min. Jadi kita para asatizah kena banyak membaca, kena banyak bergaul, kena keluar daripada dunia dia, melihat di tempat luar macam mana Islam disampaikan. Kita kalau saya belajar alhamdulillah saya dah pergi Jordan, saya dah pergi UK, saya dah pergi beberapa negara Eropah. Jadi saya lihat kawan-kawan saya buat kerja dakwah, mereka struggle dan mereka present Islam dalam pelbagai bentuk. Pujuk orang, tunjukkan Islam ni cantik. Kalau tak masakan sebab bersin, adab yang ada kerana bersin dalam Islam, orang boleh masuk Islam. You tak payah cerita banyak. So kita nak lihat benda-benda ni, kita nak bawa balik. Kita nak tahan taliqul lisan yang terlalu terlepas. Sahabat tanya kat Nabi SAW. Ini best ni. Sahabat tanya kat Nabi SAW, ya Rasulullah, ausina ya Rasulullah. Berilah aku wasiat ya Rasulullah. Wasiat yang terbaik, sebaik-baik wasiat. Nabi keluarkan lidah, Nabi pegang lidah. Nabi kata, imsik hadha. Jaga ni Nabi sebut. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Betul kan? Siapa yang beriman pada Allah dan di akhirat, berkata benda yang baik ataupun diam. Kita tahu dalam kebanyakan dalam riwayat Nabi ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda mempraktiskan Islam for 24 years. Have been praktiskan Islam dan translatekan Al-Quran. Nabi jarang cakap benda-benda yang pelik-pelik. Jadi kita ni bila kata kita ni ikut Nabi, kan, Allahu Akbar, Nabi ada maki orang ke, Min? Tak ada, ya Allah. Kan, orang simpan perut unta 3 hari dalam baldi, Nabi lalu dicurah atas badan Nabi SAW. Ada Nabi maki orang tu? Tak ada. Nabi, kisah Nabi pergi kota Taif. Orang Taif layan Nabi macam mana? Sikit punya kasar dia orang layan. Baling batu, luka kepala ni, darah mengalir sampai membasah sepatu. Sehingga budak yang kerja dekat kebun korma tu, khadam di kebun korma tu, dia masuk Islam sebab dia bagi korma kat Nabi. Nabi makan korma baca bismillah. Allah. Itu aja. Bismillah. Kau makan baca bismillah? Ini dalam agama aku. Maksudnya dalam agama tulen Yahudi dan Nasrani pun, mereka pun akan sebut nama Allah sebelum makan. So dalam tu pun Nabi buat dakwah. Satu, perwatakan Nabi tu orang masuk Islam. Betul kan? Allah. Kemudian Jibril, Nabi malaikat bukit, malaikat gunung datang tanya kat Nabi, nak aku buat apa kat kampung, kat kota Taif? Balikkan bumi. Ada Nabi marah, ada Nabi maki. Kalau kita doktor, inilah masanya. Wahajo. Kan? Kalau kita tanya balik, aku dah berdarah ni baru sampai. So nasihat saya lah, saya sayang ustaz-ustaz ni sebab mereka adalah penyambung atau menjaga, mereka adalah penerus duta agama, mereka adalah penerus kepada legasi kerja dakwah Nabi SAW. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi perkemaskan ilmu. Saya kan Ustaz Amin, ni benda menitih mata bila sebut tau. Bila almarhum Tuan Guru Ni Aziz tak sihat, kebetulan saya ada di Kelantan, saya pergi ziarah almarhum dekat USM. Saya pergi ziarah dekat USM. Saya duduk, beliau tidur, dia nak kejut, saya kata tak payah kejut. Saya tunggu je sampai Tuan Guru bangun. Saya duduk baca surat khabar, baca itu, baca ni. Mata saya terkalis dekat Tuan Guru, di sebelah Tuan Guru, tempat tidur sebelah bantal tu, ada tafsir. Allah. Tafsir Asy-Sya'rawi.
kita pun kata dalam hati, ya Allah, orang yang alim begitu, dalam keadaan dia sakit, dia masih lagi mentelaah kitab untuk disampaikan kepada umat, untuk memahami kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni patut menjejaki mereka. Semoga Allah merahmati almarhum Tuan Guru Ni Aziz dan juga kita semua. Terima kasih Ustaz Amin. Masya Allah. Terima kasih Dr. Farid. Datuk pasti ada pengalaman luar biasa dengan arwah Tuan Guru Ni Aziz. Saya teringat, saya pernah interview arwah Tuan Guru Ni Aziz. Di poket dia ada 2 pen. Satu pen kilometriko, satu pen Parker. Dan saya minta arwah Tok Guru sign borang lah sebagai persetujuan untuk publish interview tu. Tok Guru sign guna pen kilometriko. Saya tanya Tok Guru, apa guna pen kau murah, tidak guna pen kau mahal? Maknanya kenapa guna kilometriko, tidak guna pen Parker? Tok Guru jawab, pen kilometriko ni pen hamba, pen Parker ni pen kerajaan. Kalau hamba guna pen kerajaan untuk urusan peribadi, lagu mana hamba nak jawab di akhirat esok pada setiap titik dakwah hamba guna untuk kepentingan peribadi? Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Hebat. Soalan anda Datuk, bagaimana kita nak ajak masyarakat daripada kegelapan percaya dalam keadaan dia takutkan Allah, hatta sebenarnya kecil-kecil perkara macam Tok Guru jawab pen pun dia ambil kira. Bayangkan kita kat pejabat berapa banyak pen kita rembat bawa balik rumah tanpa rasa bersalah. Macam mana tu? Saya ingat insaf. Betul. Serius. Saya ingat ialah untuk bukan nak menjawab, untuk saja respon saja. Menjawab kita tak ada ilmu sangat nak menjawab tapi kita respon saja. Yang pertama sekali macam mana caranya caranya kita nak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak bawa umat untuk mendapat hidayah. Tuan-tuan dan puan, dia balik yang pertama sekali pada diri kita dan pada keluarga kita. Itu tak boleh lari daripada keluarga. Tak boleh lari. Because mak bapak kita, ini dah ada klise dah. Mak bapak kita ialah guru yang pertama dan utama. Kata-kata mak bapak kita tu kata guru, tindakan mak bapak itu tindakan guru, tindakan agamanya tindakan guru, tindakan memencilkan diri daripada masjid dan suraunya pun tindakan guru, dan tindakan membaca Quran siang malam pagi petang pun tindakan guru. Tadi orang yang dah dalam keadaan sakit pun sebelahnya buku tafsir, kitab tafsir. Ya Allah, macam mana dia pun terkesan kan? Farid Rabi sendiri pun terkesan. Tuan Guru dalam keadaan tidak sihat, dalam keadaan terlantar di hospital, mentelaah tafsir nak diajarkan kepada umat. Bayang tuan-tuan. Maknanya jadi, saya Datuk, yakin sikit itu menjadi salah satu sumber inspirasi saya. Saya buat PhD dalam bidang tafsir tu. Masya Allah. Salah satu sumber inspirasi bila tengok, Masya Allah. Silakan Tok, sorry. Sila. Tak apa. Bagus. Okey, mana yang pertama sekali pada saya keluarga lah. Sebab itu tuan-tuan dan puan, saya menubuhkan dah lama, dah 40 tahun, Akademi Keluarga Bahagia Malaysia. Akrab. Apa yang saya nak buat akrab ni tuan? Saya mendatangi anaknya. Dalam mendatangi anaknya tuan-tuan, kalau program 4 hari 5 hari, hari pertama, hari akhir, saya dengan 4 jam dengan mak bapak, hari akhir pun 4 jam dengan mak bapak. Saya nak gabungkan supaya apa yang berlaku selama 4 hari, tuan-tuan, titisan-titisannya mengalir kepada ibu bapa. Tuan-tuan dan puan, bila dah habis benda-benda ni tuan-tuan, biasanya yang mengadu kepada saya, bapak-bapak ni tuan-tuan yang lewat-lewat sembahyang, dah mula tuan-tuan mencepatkan sembahyang kerana anak yang balik sama camp tu dengan suasana, dengan keadaannya, dengan entusiasmenya, dibawa balik ke rumah dia tuan-tuan. Itu satu hal. Yang kedua tuan-tuan dan puan, yang saya nampak yang kedua ialah tentang selain daripada ibu bapa ni, perkelilingan kita tuan-tuan dan puan. Sahabat, sangat penting sahabat. Sahabat ini sangat penting. Itu sebab tuan-tuan, macam mana sahabat-sahabat Nabi? Sahabat tuan-tuan, bina kluster-kluster sahabat. Sahabat bina kluster-kluster sahabat. Sahabat bina. Daripada rumah Arqam bin Abi Arqam, tuan-tuan, tengok tuan-tuan. Menjalar sampai di Afrika. Menjalar ke timur Afrika. Menjalar ke barat Afrika. Menjalar ke utara Afrika. Menjalar sampai ke Spanyol tuan-tuan dan puan. Adalah kerana daripada nukleusnya Arqam bin Abi Arqam. Tuan-tuan bayangkan. Macam mana mereka ambil dakwah tuan-tuan dan puan. Dan macam mana teman-teman yang selalu bercerita jumlah sahabat 124,000 jumlah sahabat. Tapi tuan-tuan dikatakan bahawa sahabat sebagian besar 70% daripada ini tidak mati di Mekah dan tidak mati di Madinah. Keluar. Sa'ad bin Waqqas dilaporkan mati di negeri China. Tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sebutkan? Ini adalah lagi satu tuan-tuan, kita mesti takrifkan
definekan betul-betul, dan kita define sampai kepada operational definition, not a mere conceptual definition, operational definition. Apa jihad itu? Apa mujahadah, apa jihad? Apa mujahadah jihad? Takut tuan-tuan, kita dalam keluarga sebagai ketua keluarga tak pernah sebut pun perkataan jihad. Padahal untuk mendapatkan hidayah ni, salah satu dari tangganya adalah tangga jihad. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian, akhirnya tuan-tuan tentang peranan ilmu ni. Kita tengok men, saya kalau tidak COVID ni, tak tahulah dah tua ni, 72 tahun dah umur saya ni. Kan? Tapi masih 72 tahun. Baru 72 tahun. Baru 72 tahun. Alhamdulillah ya. Jadi kita pergi ke surau, ke masjid dah 40 tahun tuan-tuan. Dengan surau dan masjid, kuliah di sana, kuliah di sini dan sebagainya. Tapi yang sedihnya saya, masjid sekarang ni amin, dibandingkan dengan dulu-dulu, saya rasa masjid dari segi pembesar suara, dia punya PA system, semua masjid di Malaysia ni kelas tuan-tuan. Di bawah sikit aja. Di bawah sikit aja darjah di bawah daripada Masjid Nabawi dengan Masjid Haram. Hebat tuan-tuan. Lagi kebersihan. Alhamdulillah. Lawan kebersihan, pertandingan kebersihan bersih. Dan saya nampak kebanyakan almost 80% masjid tandas-tandasnya saya pergi di mana masjid kampung pun tanda-tandasnya bersih. Artinya tuan-tuan. Tapi yang belum bersih lagi tuan-tuan ialah kedatangan daripada orang-orang kampung tak bersih lagi tuan-tuan. Allah. Kedatangan, rata-ratanya kajian yang dah buat, tuan-tuan buat, saya buat yang datang ke masjid secara regular, yang mewakili kawasan itu 1%. Kalau misalnya 2,500 kawasan itu, yang datang ke masjid kalau tidak hujan, 25 orang. Kalau hujan tinggal 6 orang saja. Much less than 1%. Inilah yang berlaku. Dan saya nak bagi sebut lagi. Daripada penjajahan saya, termasuk Pak Farid pun nampak, tuan-tuan pun nampak, Amin pun nampak, anak muda sukar sangat nak kita lihat di masjid. Antara 15-25 tahun, sangat sukar. Masjid bandar tak nampak, masjid separa bandar tak nampak, masjid kampung pun tak nampak. Apa nak jadi generasi yang akan datang? Apa nak jadi generasi hidayah? Apa nak jadi generasi dakwah? Apa nak jadi generasi yang akan menyambung perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya nampak if whatever we have now prevails, saya nampak rather bleak future lah as far as Islam is concerned. Dan saya nampak tuan-tuan, inilah bila kita baca hadis yang mengatakan Islam itu dagang, dia akan kembali nanti dalam kedagangannya. Dagang, asing dia. Islam itu asing dan dia mati dalam keadaan peliknya itulah. Dia habis dalam keadaan peliknya itu. Dan ternampak sekarang tuan-tuan dan puan. Jadi apa yang kita kena buat? Apa yang orang tua-tua macam saya ni pun selagi boleh melangkah, melangkahlah. Sekali boleh bercakap, bercakaplah. Sekali boleh kita buat internet ni, internetlah. Sekali boleh zoom lah. Sekali boleh panggil Amin, panggillah. Sebagai canggih boleh panggil Rapi, Farid, panggillah Farid. Dan seluruhnya tuan-tuan dan puan. Inilah yang patut diadakan. Dan saya tak tahulah. Saya tuan-tuan dan puan, insya-Allah, saya minta maaf. Umur 72, tapi satu hari 4 program tu mesti. Pukul 7 ada satu program. Pukul 2 ada satu program. Pukul 3 ada satu program. Pukul 5 ada satu program. Pukul 10 malam ini ada satu program. Mula daripada 18 hari bulan Mac, sekarang ni tuan-tuan puan sudah 7 hari bulan Mei dah tuan-tuan puan. Setiap malam, without fail. Saya bukan nak mempromosi diri saya, tak ada sebab saya nak mempromosi diri saya. Tapi inilah orang tua yang macam ni cuba nak melakukan sesuatu. Sebab anak muda tak timbul. Minta maaf saya sebab antara ustaz bercakaran di antara mereka tuan-tuan dan puan. Jadi saya ambil satu jalan. Inilah, saya tak mau masuk blok mana-mana pun dalam percakaran ini. Tapi yang hak masih hak, yang batil tetap adalah yang batil. Tapi tuan-tuan, kita teroka satu segmen dalam masyarakat. Alhamdulillah tuan, followersnya ramai tuan-tuan. Ramai yang tak tuan-tuan dan puan. Supaya diri mereka tu dilihat sebagai manusia yang profesional dalam pendakwahan ini. Maknanya, fikirannya profesional, fikrahnya profesional, jalannya profesional maknanya tuan-tuan dan puan, dia meletakkan dirinya pada saya, orang yang paling profesional dalam dunia ini, yang dikaji oleh Michael Hart, kaji, tapis. Yang paling hebat, yang paling profesional dalam apa sudut profesionalism pun, ialah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itulah dia. Jazakallah Datuk. Dr. Farid, lain macam background? Sebab saya dah keluar dalam tu. Dalam tu budak mundar mandir kat belakang tu. Yang ni background back to the nature. Back to the nature. Oh, ni di luar lah ni.
Di luar. Ini dekat Allah. beranda kat rumah tingkat atas tu. Beranda ada beranda sikit. Betul. So baik. sebelah Feeling dia baik. Tinaman. Hebat. Dan kita bersyukur pada Allah kerana live kita pada malam ini, di saat ini kita ada lebih 1,200 penonton. Alhamdulillah. Di mana, Alhamdulillah ramai juga yang menonton adalah anak muda. Kita boleh melihat kebangkitan anak muda. Sebab teguran Datuk tadi memang hashtag sentap baik punya lah. Dan yang Dr. Farid, dan bila datang PKP ni, apabila kecoh kata pemerintah tak bagi kita pergi solat Jumaat, tak boleh solat Jumaat, Alhamdulillah ramai yang macam sedih kan, ramai yang bising. Cuma yang tak boleh belahnya, ada juga yang bising, oh tak lagi sembahyang Jumaat lah, tak lagi sembahyang Jumaat. Saya tanya balik, gak mau masa bila sembahyang Jumaat ya? Jadi dia juga akan ambil. Yang ni tahun Jun. Okey. Soalan saya, Waktu mampu kerah tu. Tak boleh jawab. Sama juga tarawih. Ufrah tak lagi tarawih masjid. Tahun lepas mu tak pergi pun main tarawih. Tahun ni pula dia sedih-sedih. Bising pula kan. Tapi tak apalah. Kita bersyukurlah kan. Dia ada kesedaran. Dr. Farid, bila kita nak pergi ke arah cahaya, hidayah ni kita kena tunggu ke kena cari? Yang mana satu, Doktor? Bagus soalan Amin. Dia orang confuse kan, confuse di antara hidayah ni ditunggu atau dicari. Bagi saya hidayah ni dia Allah Subhanahu Wa Taala boleh beri seseorang itu hidayah tanpa ada apa-apa proses. Sebab bagi Allah Taala tak ada benda yang perlukan kepada sebab kan. Bagi Allah boleh kata kuasa Allah kun fayakun. Namun demikian sunnah alamnya manusia kena carilah. Manusia kena cari. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan manusia akal yang waras. Akal yang waras, dan akal yang waras ini digunakan untuk mencari jalan kembali yang betul. Itu yang Datuk Hassan Ali yang ajak kita sama-sama ni. So saya pun nak juga husnul khatimah tu. Kan? Saya pun nak juga husnul khatimah, duk baca doa tu, Allah makhtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah tu. Duk baca doa tu. Jadi bila kata hidayah ni, Imam Abu Hanifah dia ada pandangan Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Dia ada satu topik Amin. Ya. Dalam fiqh ataupun biasanya dalam kitab-kitab usuluddin akan dibawa kemukakan perbincangan ini, iaitu tahsin dengan takbih. Tahsin dari asal perkataan hasana, takbih asal daripada perkataan qabaha. Tahsin yang elok ataupun yang diperelokkan, takbih yang diburukkan. Jadi dalam konsep tahsin wa takbih, Imam Abu Hanifah meletakkan konsep bahawa manusia secara semula jadi dia boleh mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan yang betul. Bukan sekadar mengenal Tuhan, cari Tuhan hujungnya salah pilih, tidak. Jadi akal manusia ini dia mesti menunjuk kepada manusia jalan yang betul untuk mengenal Tuhan yang sebenarnya. Mustahillah akal yang sehat boleh akal yang sehat ini convincekan kita untuk menyembah pokok. So dari sudut apa akal itu mengconvincekan kita, meyakinkan, saya percaya sampai saya pergi bersembah pokok. Pernah tak ada satu hari saya tanya akal saya, diri saya, kenapa saya sembah pokok? Why? Apa yang ada di dalam pokok? Apa di sebalik pokok? Kenapa pokok ni saya sembah? So dia kena ada. Dia fikir. Itu Imam Abu Hanifah. Jadinya Imam Abu Hanifah meletakkan bahawa manusia secara semula jadi, walaupun risalah tak sampai kepada dia tetap akan ditanya, kenapa salah cari Tuhan? Masya Allah. Berbeza dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya asas ialah ayat Quran daripada surah Al-Isra. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan menyiksa wa ma kunna mu'adzibin, kami tidak akan menyiksa wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan menyiksa satu kaum selagi mana kami tidak utuskan rasul kepada mereka. Selagi mana kami tidak utus rasul kepada mereka.
Jadi ini Imam Syafi'i kata. Imam Syafi'i kata kalau disembah pokok kayu, selagi mana Rasul tidak diutus, dia tidak diseksa. Maka dia tergolong dalam golongan ahlu fitrah. Itu yang timbul ahlu fitrah. Semula jadi begitu. Jadinya manusia kena mencari. Kita kena mencari, kita kena teroka. Kalau Amin tengok kan dalam Al-Quran ada disebut ulul albab. Betul kan? Nah, betul. Hampir saya kira dalam 12 ke 13 kali kena kira balik lah. Banyak kali, lebih daripada 10 Banyak kali. Betul. Ulul albab. Ulul albab disebut. Perkataan ulul albab. Contohnya dalam surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatul li ulil albab. Betul kan? Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pada silih berganti siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang ada akal. Kita kata ulul albab, translation kita bagi mereka yang ada akal. Tapi Amin kena pastikan kenapa di sini Allah guna ulul albab, di tempat lain Allah guna tafakkarun, tadzakkarun, ta'qilun, ta'lamun, tafqahun, yafqahun. Tapi kenapa di sini ulul albab? Ulul albab ni perkataannya sangat unik, Amin. Sangat unik. Sangat unik. Dia ulul albab, ulu bermaksud pemilik, yang memiliki. Al-albab, dia bukan bab ni, Min. Bukan Ahmad Albab. Albab, bukan. Tapi dia asal usul ada punca, tak apa. Oh, okey. Dia Ahmad Al-albab. Al-albab asal perkataan lub. Lam, ba. Lub. Asal perkataan al-albab, ulul albab asal perkataan lub. Lub. Lub ini dalam bahasa Melayu kita guna, Mi. Oh. Tang mana? Lubuk. Lubuk. So, maknanya maksudnya sama itu, ke? Yes. Amin tengok. Bila saya kata dalam lubuk hati awak, apa maksud dia? Jauh di dalam. So dalam hati yang betul-betul deep, hati yang cantik. Deep. Amin tengok So ulul albab asal perkataan lub maksudnya dalam hati tu, yang paling kecil dalam. Jadinya Amin, kalau saya bagi translation, ulul albab adalah golongan yang Allah kurniakan akal yang jernih, mampu menyingkap tabir ilahi, melihat kebenaran Tuhan. Mereka itulah ulul albab. Masya Allah. Sebab tu kita kena cari hidayah. Yes. Allahu Akbar. Baik, Dato' Hassan. Amin. Last saya nak sebut satu. Oh, sila. Okay. Ini show bukan kat TV, suka hati kita lah. Begini Amin. Perkataan ulul albab. So kita kata hati manusia kan, akal. Kita kata akal yang ada dalam hati perut manusia, betul? Betul. Dia Allah Ta'ala guna wallahu alimun bizati sudur. Allah tahu apa yang ada dalam hati perut kamu. Okey, Amin, cuba Amin kategorikan apa yang ada hati perut manusia. Klasifikasikan. Okey. Perasaan, hasad, dengki. No, itu mu nak marah. Hati dulu. Sayang. Gini Amin. Kita ada wallahu alimun bizati sudur. Sudur Sudur ni sudur. Ini sudur. Ini semua sudur. Bermula daripada sini ni, dada ni semua sudur. Ini semua sadr. Okey? Kita baca Rabbi syrah li sadri. So, bukan sadr itu bukan ini saja. Banyak dalam sadr. Apa dalam sadr? Dalam sadr ada fuad. Oh, yang disebut fuadak. Mumtaz. So, dia yang besar sekali itu sadr. Dia yang lapisan kedua fuad. Okey? Lapisan ketiga ulul albab. Oh, betapa dalamnya. Masya Allah. Lapisan ketiga. Kalau saya nak buat lagi, sadr, qalb, minta maaf, saya 4 lapisan. Sadr, besar. Lapisan kedua, qalb. Lapisan ketiga, fuad. Lapisan keempat, ulul albab. Allahu Akbar. So, wallahu alimun bizati sudur. Allah tahu apa dalam qalb, Allah tahu apa dalam fuad, Allah tahu apa dalam lub. Betapa hebatnya Allah, sampai dalam tu pun Allah tahu. Jadinya Amin,
kena gunakan panca indera ni untuk mengenal Tuhan. Mendekatkan diri kepada Allah. Tapi harapnya manusia tahu di mana kekuatan harus dicari untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Amin. Minta maaf Datuk. Bagus. Datuk guru saya tadi kalau ada benda salah minta banyak Tok. Dah, masya-Allah. Dan men. Saya komen. Bukan nak komen. Tuan-tuan rasa bila dengar malam ni, tuan-tuan tengok malam ni, apa tuan-tuan rasa bila penerangan yang diberikan oleh Dr. Farid Rabi? Tuan-tuan rasa apa tuan-tuan? Saya rasa tercabar left and right, atas bawah tuan-tuan. Dia tuan-tuan masuk Islam. Saya lahir saja dalam alam rahim pun tuan-tuan, darah-darahnya, daging-daging, ketul-ketulan tu semuanya Islam lah tuan-tuan. Dia masuk Islam. Dan masuk Islam bukan daripada lahir tuan-tuan dan puan. Bukan daripada kanak-kanak. Masuk Islam dah besar, panjang lah tuan-tuan. Tapi tengok penguasaan ilmunya tuan-tuan. Ya Allah. Boleh sebut, boleh dia ulah tentang lub tadi. Boleh lupa tentang sadr. Boleh lupa, Masya Allah. Boleh pula ada 4 lagi tuan-tuan. Ada 4 lagi tuan-tuan. Dia punya kata orang lembayung, lapisan 4. Masya Allah. Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa tak tercabar melihat program pada malam ini, saya tak tahulah, mungkin setengah daripada hati kita dah matilah tuan-tuan. Minta maaf saya sebut ni tuan-tuan. Saya betul-betul lillahi ta'ala. Saya tercabar betul. Aku tak boleh buat penerangan macam dia ni. Itu satu. Yang kedua, aku tak boleh komitmen macam dia ni. Yang ketiga tuan-tuan dan puan, aku ni sepatutnya aku di depan dia, bukan di belakang dia. Tapi aku ni way meter tu, miles and miles behind him, you know. As far as religion is concerned, as far as the knowledge of religion is concerned. Tuan-tuan, kalau inilah misalnya standard nak masuk syurga, di mana kita tuan-tuan? Orang mu'allaf macam ni boleh masuk syurga ni tuan-tuan. Di mana kita? Amin. Tuan-tuan, bila saya dalam tetamu saya yang lepas 2 minggu yang lepas, termasuklah Ridwan T dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, ini semuanya dengan Firdaus Wong dan sebagainya, dengan Kamarudin dan sebagainya tuan-tuan dan puan. Masya Allah, saya tengok diorang ni. Diorang ni masuk Islam, masuk sungguh-sungguh Masuk sungguh-sungguh hatinya masuk, jiwanya masuk, perasaannya masuk, seluruh dirinya masuk. Dia rasa cahaya. Kita percaya. Kita dah born Muslim ni, yang mana kita masuk? Adakah kita masuk ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-salmi kaffah? Ataupun kita masuk setengah kafah, suku kafah, 20% kafah? Yang inilah yang kita kena menongkan malam ni tuan-tuan dan puan. Bila kita cerita tuan-tuan, kegelapan kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya'umut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tuan-tuan, janganlah ikut taghut terlalu banyak. Bilangan taghut sudah ramai tuan-tuan, jangan tambah lagi. Tambahlah orang yang beriman, membawa manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Sekian Masya Allah. Sebagai penutup Dr. Farid, saya mohon untuk doktor kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan semua yang menonton pada malam ni, semua yang share, yang komen, yang like akan mendapat cahaya pada Allah Azza wa Jalla. Dr. Farid, fadhal mashkura. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa ja'alil huzna biqudratika sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hujung bual bicara kami ini ya Allah, kami menadah kedua tangan kami ke hadrat-Mu, mohon limpah kurnia dan hidayah serta taufik-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Pandanglah kami ya Allah, lihatlah kami ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau palingkan wajah-Mu daripada kami ya Allah. Kami tidak ada tempat lain untuk bergantung, kami tidak ada tempat lain untuk menyerah, kami tidak ada tempat lain untuk memohon
hanya sanya padamu ya Allah. Hidup kami, mati kami semua untuk-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wahai Tuhan yang Maha Perkasa, lagi Maha Mengetahui, kami mohon kepadamu ya Allah atas ihsan-Mu, Kau angkatlah COVID-19 daripada permukaan bumi ini ya Allah. Kau angkatlah coronavirus ini daripada alam semesta ya Allah. Kau kembalikanlah kesejahteraan, keafiatan kepada kami ya Allah. Selamatkanlah negara kami ya Allah. Selamatkanlah dunia ini ya Allah. Selamatkanlah semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau rahmatilah ilmu kami ya Allah. Kau berkatilah ilmu kami ya Allah. Kau jadikanlah ilmu ini bermanfaat kepada kami dan juga ahli keluarga kami dan juga sanak saudara serta ke atas umat ya Allah. Ya Allah, sekiranya ada salah silap kami bicara pada malam ini, kami mohon keampunan-Mu jua ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Datuk Dr. Farid, thank you very much brother. Thank you brother. Datuk Hassan Ali, terima kasih. InsyaAllah. Rindu betul. Saya rindu pada Datuk Hassan, rindu betul kepada Dr. Farid. Lama betul tak jumpa. Lepas PKP ni wajib maklum runah kita kena minum-minum lepak. InsyaAllah boleh. Boleh. Terima kasih Datuk. Dan pada sama-sama. Saya nak ajak anda juga kita pakat mendoakan Al-Fadhil Ustaz Ismail Kamus yang tak apa sihat. Ini sezaman dengan Dr. Hassan ni, geng-geng para perdana. Betul. InsyaAllah. Saya serahkan balik kepada, ini tokoh-tokoh luar biasa. Saya serahkan balik program ni kepada pemilik asalnya, Datuk Dr. Hassan Ali. Fadhal Datuk. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mengucapkan terima kasih kepada Amin Idris, terima kasih kepada Dr. Farid Rabi, dan terima kasih pada menonton, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah malam ni dia punya live viewers ni adalah antara yang tertinggi yang kita lihat. InsyaAllah saya rasa ini tuan-tuan dari segi reach ni mungkin sudah 100 ribu lebih dah tuan-tuan dan puan. Masya Allah. Inilah yang kita nak tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan apa yang diberikan, apa yang disandarkan, apa yang dibincangkan masuk dalam hati, masuk dalam jiwa dan kita bergerak tuan-tuan dan puan. InsyaAllah bersama dengan isteri, bersama dengan anak, bersama dengan suami, bersama dengan seluruh keluarga dan masyarakat dan umat. Mari kita berbondong-bondong pergi menyeberang kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian tuan-tuan dan puan, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita jumpa lagi besok tuan-tuan. Kita ada masih lagi tuan-tuan ada sentuhan subuh besok. Jam 7 pagi sentuhan subuh. Kemudian tu pukul 3 tuan-tuan bersama dengan Yayasan Budi Ehsan. Tuan-tuan saya nak sebut ni Amin ya. Yayasan Budi Ehsan ni satu yayasan berpengkalan di Putrajaya. Dalam masa bulan Ramadan ni mereka ada 390 kuliah. 390 kuliah diberi oleh lebih daripada 70 penceramah-penceramah. Hari-hari daripada pukul 6 sampai pukul 12 malam. Namanya Yayasan Budi Ehsan. Jadi tuan-tuan dan puan ya, jadi kita pun sama-samalah untuk bantu mereka dan sebagainya insya-Allah. Inilah tuan-tuan dan puan, usaha-usaha yang dibuat dengan usaha yang sedemikian, kita harap tuan-tuan dan puan maka terbukalah hijab-hijab. Segala hijab akan dibukakan tuan-tuan dan puan untuk kita melihat kehebatan, keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim wa aqulu astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah.